Tayang, tayang, tayang. Ada tayang, tayang, tayang. Okay guys, hari ni aku nak start jogging. Bukanlah nak jogging sangat. Aku nak ajak korang jalan-jalan di kampung aku, di kampung Parit Masjid ataupun Air Hitam. Waduh, Ceng, nak ikut sekali ke Ceng? Haha. Okay, let's go. Alright, kita dah hampir siap. Lah, antara pakaian aku untuk bergerak pagi ni, dah kata-kata dia bukan nak jogging sangat, kita nak berjalan je, nak tengok kebun. Ceng, kau kenapa Ceng? Ceng, kenapa? Alah tuan mainnya dia ni, nak ikut ke? Nak ikut jalan ke? Mainlah. Bye-bye. Wahai, omenya, ome. Okay, nak ikut, jom. Ya. Teruskan perjalanan kita. Dia pun ikut lah. Pergi kat pasir pula dah. Bye-bye. Okay, ini adalah sekitar rumah. Ini adalah pokok lemon. Siapa yang pernah tengok video sebelum dia pernah jumpa aku petik buah lemon daripada pokok ni. Oh, hari ni tak ada buah. Ceng, dia nak interframe jugalah. Comel lah dia. Dia nak tunjuk kita ada buah. Tak tunjuk ada buah Ni buah lemon ni. Tapi yang ni belum masak, hijau lagi. Ada satu video tu aku tunjuk dia dah kuning dah. Memang dah petik dah. Cantik. Meow, kan? Kalau comel lah dia. Okay, mari kita teruskan bergerak. Dan siapa pernah tengok video-video aku juga, dia pernah tengok ni sekeliling belakang rumah. Ada pokok bunga, ada pokok jambu, ada pokok serai, ada pokok pisang. Wah, rajin lah dia nak ikut kita. Alamak, baiknya. Miau? Oh, miau. Baik, miau. Itu serai. So, seterusnya kita pusing ke belakang. Ini adalah kebun sawit. Kampung aku ni dia lebih terkenal dengan sawit lah. Kan? Macam pokok tu ada ini. Panjang pula pelepahnya. Bila pelepah panjang-panjang ni rasa macam masuk dalam itu gerbang kan. Pokok dan pokok sawit. Pelepah sawit. So kita berjalan round. Melanggar pula. Ini perjalanan kita. Alamak, ada anjing pula dalam ni. Sudah. Okey, ini aku berjalan masuk kebun ayah aku, kebun bapak aku. So dalam kebun ni kita orang ada boleh lembu. Hap. Sudah. Kok ada anjing ni? Anjing siapa ni? Ini mungkin anjing orang sebelah yang menjaga kebun dia kot. Tapi dia orang berjalan-jalan pula anjing masuk sini. Ini tempat minum lembu. Dan ini adalah kandang lah, kebun sawit yang dikelilingi oleh pagar. Dan dalam kita letak lembu. Okey, jom kita tengok dalam. Masuk dulu. Alright, kita dah pun masuk. Kita dah kunci semula. Kita dah tutup semula supaya lembu dalam ni tak keluar. Pada yang pernah tengok video buat pagar tu kan, inilah hasil dia sekarang. Ada dalam video yang pernah aku buat sebelum ni kan, video buat pagar, buat berdua je dengan ayah aku. Tapi untuk simen, kalau pasang kat bawah tiang tu dia ada simen bawah dia kan. Untuk simen tu kita orang ada upah orang lah. Kita orang pada buat juga. Keliling pagar ni kita orang buat berdua lah, aku dengan bapak aku waktu PKP itu. So, jom, let's go, jalan. Macam inilah keadaan situasi sekeliling.
Ni dah kena makan lembu ni. Kita simpan lembu dalam ni. Lembu ni buat teman-teman aja kan. Kita pun tak tahu ada binatang apa dalam ni. Takut juga kan. Jadi kalau ada lembu ni buat teman kurang lah sikit. Sorry lah kalau korang dengar nafas aku kan. Maklumlah baru nak bersenam. Bukanlah senam sangat. Baru nak bergerak pagi-pagi kan. Dan aku menganggap ini satu aktiviti untuk aku warm up sebelum pergi kebun kejap lagi kan. Sebagai aktiviti pemanas badan. Sebab tempat ni nak pergi kebun. Kalau pergi kebun kejap lagi ni tak larat dah penat. Apa bunga-bunga yang cantik ni. Ada bunga yang cantik. Kita tengok sikit bunga yang cantik ada tak? Bunga-bunga tepi jalan ni kan. Okey, sebenarnya sambil aku masuk ni, aku kena lepaskan lembu ni dalam ni. Sebab malam tadi kita ikat dia. So, siang ni kita lepaskan dia lah supaya dia bebas bergerak. Malam-malam tadi kita ikat supaya dia tak bergerak jauh ke apa kan. Tadi dah siang ni, pagi ni, time to free untuk membebaskan mereka. Ayo. Tu dia, kita dah jumpa dia. Ibu. Lembu ibu. Ni yang coklat pekat tu lembu ibu. Yang cerah sikit tu, itu bapaknya tu. Hai. Good morning. Selamat pagi. Okey, kita nak buka dia punya tali Okey, lama dah aku tunggu. Sorry. Okey, jom kita bukakan dia. Kat sini tu ikatannya. Dia betul ni. Sekejap kita nak selesaikan dia punya ni dulu. Kita cek satu persatu. Assalamualaikum lembu. Selamat pagi. Good morning. Ini suami isteri. Ini isterinya. Panggil lembu ataupun ibu. Ini bapaknya. Panggil abang. Dulu kecil je. Sekarang dulu lain. Sekarang lain. Lembu ni dulu bujang, sekarang dah kahwin. Lembu pun dah kahwin. Anak dia dua ekor anak dia. Kenapa dia tersangkut ni? Kita tolong dia kejap Sian dia ni. Binatang ni sian. Dia tersangkut. So, kita bantu dia. Ikat dua ke? Sekejap kita buka tali dia kejap. Alright, okay. Alright, dah siap. Okay, buka. Oh my god. Yeah. Okay bang. Go. Free and free. Free, boleh gerak. Yeah. Boleh jalan. Tengok tali dia. Selagi ada tersangkut, selagi tu kita tolong dia. Sian kan. Kalau kita mudahkan kerja orang, Tuhan mudahkan kerja kita. Samalah juga. Kita tolong hewan-hewan ni, kita mudahkan dia. InsyaAllah Allah mudahkan kerja kita. Tak di dunia, di akhirat. Boleh gerak? Boleh gerak belum? Macam tak boleh. Sangkut lagi tu. Cek. Oh, okay, good. Okay. Dah boleh gerak belum? Satu tips. Bila berdiri, jangan tengok telur lembu tu. Bila berdiri belakang lembu, berhati-hati. Jangan berdiri belakang lembu. Anda boleh ditendang bila-bila masa. Kalau diri kat depan pun kadang-kadang boleh ditanduk bila-bila masa. Diri depan salah, diri belakang salah. Nak diri mana? Dirilah tempat yang selamat. Ya, dengan jarak yang selamat. Aku nak buka dia punya ni. Masih lagi dalam macam berbelit lagi ni. Ya. Okay, mak. Oh, mak. Maknya, makan maknya. Ini lagi. Nyaris. Kacau gepren dia. Kacau gepren lah. Kacau lagi bini dia. Nangis-nangis aku dah tanduk tadi. Gila lah. Sorry lah. Tak kacau dah lepas ni. Oh marah dia. Okay, jumpa lagi. Kita nak teruskan perjalanan. Check it out. Yeah.
Okey, kita dah keluar daripada kebun dan kandang ni. Nyaris-nyaris tadi. Siapa kata haiwan tak ada perasaan? Mungkin dia cemburu kot. Tadi aku berdekatan dengan isteri dia, ataupun lembu betina tadi tu. So lembu jantan ni, kita zoom sikit lembu jantan tu. Lembu jantan tu mungkin dia rasa apa, mungkin dia agak rasa cemburu lah kot kan. Kalau tak ada lah nak kerja aku macam tadi kan. Macam itulah kehidupan kan. Kena ada rasa protection lah. Mungkin dia ingat aku nak ganggu lembu betina tadi tu kan. Mungkin dia fikir macam tu kan. So dia hampir-hampir nak tanduk aku tadi. So kadang-kadang lembu ni dia bukan nak tanduk, dia nak bermanja, dia hulur kepala. Tapi tengok juga keadaan lah Oh my god. Okey, nama tempat ni, nama dia ada satu nama. Tempat ni nama Parit Lajis. Okay, nama area ni, kawasan ni. Ini terdapat ada parit sebelah ni kan. Kat bawah tu ada parit air tu. Nama dia adalah Parit Lajis, kawasan ni. Dulu kalau kat depan sana tu, dulu kat depan sana tu tempat mancing. Dulu pun kita pernah letak lembu. Kalau nampak tiang batu bawah tu kan, tiang batu tu dulu kita orang letak lembu kat situ lah. Mana kita pernah pacak batu tu. Dan sebab tempat ni dulu semak, dia macam hutan kan, tak terurus. Jadi kegunaan lembu ni selain untuk meneman dalam kebun kan, buat teman, buat kawan, supaya kita kurang sikit rasa takut, betul kan. Subhanallah, cantiknya pokok kuning ni. Maha suci Allah yang menjadikan. Cantik. Allah. Okay, kita sambung cerita. Dulu tempat ni semak, kiri kanan ni semak semua. Ada pokok besar, macam hutan lah, macam hutan. Jadi masa dulu kita orang, masa tu kecil-kecil lah, tak ada kecil sangat, umur 10 tahun, 11 tahun. Ayah aku beli lembu tu. Jadi kita, salah satu cara dia yang seronok ni, contohnya macam ini dah kira baik ni, tak semak. Dulu woi, jangan cakap dengan pokok tinggi kan, tak terurus lah. Jadi kita orang lembu, beli lembu, kita orang letak lembu kat situ, tambat. Lembu tu tak lepas, kita tambat. Dan lembu tu makan rumput-rumput sekeliling tu. Sambil-sambil rumput tu makan sekeliling. Contohnya kalau semak macam gini kan, korang tengok ni kan, semak kan. Okay, ikat je lembu tu dekat satu pokok yang tinggi-tinggi ni, dekat batang pokok. So lembu akan makan sekeliling tu. Sambil-sambil lembu tu makan, kita pun tebas. Ataupun bahasa lain dipanggil sini tetas kan. Kita tebas ataupun tetas kat situ. Jadi rumput tu akan makin turun. Dan lama-lama bersih lah, jadi macam gini. Aku suka tengok kan tempat tu semak kan. Nanda kalau rumputnya segar-segar hijau ni kan. Tenang je, tambat lembu kat situ. Lembu tu akan makan seling tu 3-4 hari. Dapat pula kalau rumput yang segar, bugar, hijau, memang terbaik lah. Memang makanan dia lah kan. Macam pagi-pagi ni saya dembun kan, sejuk babe, sejuk, macam minum air sejuk. Makan rumput yang fresh pagi ni kan. Macam kita juga lembu ni kan, kalau dia dapat makan rumput fresh, seronok ada. Seronok macam kita lah, dapat makan makanan yang segar kan. Contoh baru-baru ni saya try makan, saya cuba makan ikan segar. Saya pun tak tahu itu ikan segar, tapi memang beza betul lah kan. Kayak macam tu lah rasa dia kan. Benda yang segar ni kan. Apa lagi rumput, kalau untuk lembu rumput lah kan. Ni rumput yang sukai lembu ni, rumput Napier yang panggil. Ayo kita teruskan perjalanan. Ni kebun orang lain ni, bukan kebun saya Kita semua berjalan-jalan, boleh lihat keadaan. Macam tadi tu ada orang kat pokok getah tadi tu, ada orang. Lori, laluan lori dah sekarang. Berlantar kot, cantik. Bye abang lori.
Bye. Alright, kita masih teruskan perjalanan. Ni kalau berjogging dah berpeluh dah aku ni. Wah, nafas macam api tak ada. Baru jalan. Bila jalan macam ni kan, mesti ingat kan kisah aku dengar daripada ustaz-ustaz, daripada cikgu-cikgu, imam-imam masjid kan, ceramah-ceramah. Kita dah ambil jalan laju. Dah ambil jalan pantas. Orang kata orang Jepun pun jalan pantas. Aku ni tak nak pergi Jepun kan. Siapa yang pernah pergi Jepun mungkin boleh confirmkan kan, berjalan pantas pun cukup lah, tak payah nak lari sangat kan. Macam aku ni, kasut pun kau tengok kasut macam gini, jogging apa, memang jalan je lah. Alah, macam aku cakap tadi, buat warm up sebelum pergi kebun sekejap lagi kan. Bila sebut pasal berjalan pantas ni, aku teringat tadi riwayat menceritakan Nabi ni bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila dia berjalan, bergeraknya gerakan dia pantas. Angkahnya pantas. Jadi ada kajian lain pun menunjukkan antara senaman yang baik ialah berjalan pantas ataupun dipanggil sebagai brisk walking. Jalan pantas, brisk walking. Aku tak boleh nak tunjuk sangat, nanti kau nampak perut aku ni. Jagalah kesihatan badan kita ni pinjaman. Macam kalau contohnya kita pinjam kereta orang kan, kita pinjam kereta orang, kita nak pulang kereta tu dalam keadaan apa? Keadaan baik, lebih baik ataupun teruk kan. Samalah dengan tubuh badan ni kan, analoginya. Aku pun baru ada kesedaran baru-baru ni je kan. Bila hari tu aku baru sedar. Tak adalah baru sedar. Aku sedar. Aku ni agak overweight lah juga. Kalau takkanlah sakat bis walking, jalan laju ni dah tercungap sambil berjalan ni. Sembang-sembang sikit, sembang santai, sembang ilmu kita. Okey, di saat itu aku tersedar. Aku bangun pagi sakit-sakit. Bukan sakit macam mana kan, tak sedap badan. So bila aku timbang, Masya Allah, punya agaknya 2-3 tahun aku tak menimbang berat badan aku kan. Tahu-tahu baju tak muat, beli baru. Baju tak muat, boleh beli baru. Tapi berat badan dan satu hari tu aku terfikir kan, badan ni, tubuh kita ni satu pinjaman lah daripada Tuhan kepada kita. So satu hari nanti kita akan ditanya tentang tubuh kita, bagaimana kita menjaganya. Adakah kita menggunakan tubuh kita dengan baik? Badan kita ni, pemakanan kita, kalau kita jaga dengan baik, contohnya, adakah kita makanan yang baik untuk badan kita, ataupun kita sendiri merosakkan tubuh badan kita? Ni dulu ni, kalau korang nak tahu, belah kiri ni, dulu owner dia cita-cita nak buat zoo. Aku yang mana terbayang, memang ada banyak binatang dulu. Ingat ke? Macam-macam binatang ada dalam ni. Owner dia nak buat zoo, ingat ke? Tapi kan, nak jadi cerita, masa kita orang datang, dia dah letak beberapa binatang lah, haiwan dekat dalam ni kan. Tapi aku tak boleh lupa tu, betul lah, dia punya rintangan dia ular lah kat dalam ni. Owner lama dia dulu nak buat zoo. Memang aku ingat lah, satu kenangan yang terindah. Tapi tak lama, sebab bila ada haiwan yang banyak kat situ kan, macam-macam jenis haiwan. Aku tak ingat, ada burung, ada ayam, ada beberapa haiwan yang unik lah juga kat situ kan. Tapi bila satu tempat tu, tumpuan tu, ada haiwan kat satu tempat tu berkumpul ataupun dihimpunkan, menarik perhatian haiwan pemangsa yang lain. Paling popular lah, apa lagi? Ular. Oh jangan, itu paling bahaya. Jadi last kali orang tu pun dah tutup lah tempat tu. Haiwan pun dah tak tahu, mungkin dijual ke apa ke, pindahkan balik dalam zoo yang asal ke. At least dia dah cuba. Oh sebelum tu aku lupa nak beritahu, depan sana tadi tu, yang aku cakap aku pancing kan, kat depan dulu jalan sana tu, ada rusa. Ada orang beli rusa.
Kalau aku sempat akan nanti aku buat satu rakaman untuk korang tengok usaha. So pagi ni kita berjalan dulu. Pagi ni kita berjalan di sini dulu. Brisk walking atau berjalan laju ataupun jogging. Tak lah, aku tak jogging lah. Tak larat lah tu. Teruskan perjalanan. So macam itulah kehidupan kan. Sambil-sambil kita jalan kita teringat kisah-kisah Nabi. Dapat pahala. Jadi kalau kita niat saja aku jalan laju ikut sunnah Nabi Allah Ta'ala, yang mudah-mudahan adalah pahalanya kan. Tak sia-sia. Dan sebut pasal pemakanan kan. Pasal pemakanan ni kan, siapa pernah belajar atau terdengar kan, orang kata Nabi kunyah 40 kali. So cubalah amalkan. Aku pernah cuba, tapi tak sampailah 40 kali kunyah makanan tu kan. Betul lah, rupanya bila kita kunyah makanan ni banyak, air liur ni kita ni dia keluarkan enzim, dan makanan tu macam lebih senang terurai lah, lebih senang terserap dalam badan lah. Aku boleh rasa lah, berbanding dengan aku gigit 1-2 kali kan, aku rasa dekat dalam lidah aku tu makanan tu gigit 1-2 kali, rasa kat lidah, lepas tu telan kan. Dia tak nikmat. Kita kunyah lama sikit, mungkin 5, 10, 15 kunyahan ataupun 20 kunyahan kan, betul baru kita telan. Dia punya rasa tu lebih baik lah. Lebih baik juga untuk perut, bukan rasa untuk rasa makanan tu je. Dalam perut tu rasa baik sikit lah. Tahu aku pun baru tubuh amalkan dalam semalam. Ustaz aku terfikir, teringat masa makan tu, orang kata riwayat kata Nabi makan kunyah 40 kali kan. Cubalah mana yang baik kan. Belum lagi Nabi makan kita kelapar berhenti sebelum kenyang tu. Kita kenyang pun sumbat lagi. Bukan kita lah, aku kan. Itu yang badan cantik tu, badan bulat ni aku. Sekejap. Okey, Allah. Lebar betul pokok ni. Lebar pokok, lebar betul daun ni. Ni tapak tangan aku, ni daun ni. Besar tak? So kan? Sabib ini kalau budak-budak pakai kodong-kodong macam payung ni cantik. Daun apa ni? Macam pokok sukun. Kalau aku salah tolong betulkan Dulu depan rumah ada pokok sukun, syoknya. Sekarang dah tak ada. Dah kena topang. Jatuh dah. Alhamdulillah, subhanallah. Subhanallah. Cantik. Teruskan perjalanan. Ingat kita kena belajar sebut banyak benda macam tu. Alhamdulillah, subhanallah, Allah Akbar. Pagi tadi pun aku kat Facebook ada beberapa kawan yang dah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un kan. Kawan pun bukan umur jauh sangat, bukan dia muda sangat, lebih kurang aku je, lebih kurang kita je. So beringat-ingatlah kita kan. Subhanallah, cantiknya bunga ni. Ayo kita teruskan perjalanan. Tuan-tuan ada tanda berhenti ya. Berhenti, cek 1, 2. Okay, kita tengok sungai ni sekejap. Seingat akulah, ini sungai pertama yang aku mancing. Kalau dalam video yang korang tengok tu, itu aku dah besar, aku mancing kat sungai besar tu, sungai Pancu sana. Sini adalah sungai pertama yang aku mancing sejak kecil. Dulu aku kecil-kecil mancing kat parit-parit je. Ini sungai pertama aku mancing. Sebut pasal sungai kan. Tadi nama parit ni, jalan ni kan, nama jalan ni tadi ni, nama dia Parit Lajis. Jalan parit ni sampai sini, dia keluar kat situ. Yang ini ni nama dia adalah Sungai Sarang Buaya. Aku selalu terbayang-bayang ada buaya dekat atas tepi tanah tu ke, tepi ni kan. Apa nama dia Sungai Sarang Buaya? Mungkin zaman dulu banyak buaya lah, sejarah dia. Dan macam aku cakap tadi, kat sini lah tempat pertama kali aku mancing di sungai. Aku dapat ikan seluang tu, besar. Tak adalah besar macam jari hantu ke. Jari hantu lah. Mancing. Jom, teruskan perjalanan. Kalau korang perasan sebenarnya macam pusing kan, daripada sana tadi
Pusing sini. Kena patah balik di rumah ni. Alhamdulillah. Okey. Aku lupa nak beritahu tadi, perkampungan ini berada di Muar Johor. Kat Johor, Muar Johor ni yang famous pertama adalah nenas. Tapi kawasan yang aku bawa ni tak ada nenas. Nanti kalau aku jalan-jalan, kalau sempat, kalau ada, aku akan tunjukkan korang tempat yang ada nenas lah, dekat Muar, area-area kampung dekat Aitam Muar Johor ni. Dan selain nenas, yang popular ataupun yang banyak dilihat adalah pokok sawit. Pokok sawit ni sepanjang aku menjaganya dengan ayah aku, kalau kita jaga dia elok-elok, bukan jaga susah sangat pun kan, bukan kena siram hari-hari pun pokok sawit ni. Tapi jangan bagi semak lah. Jangan bagi semak, sayang. Kalau semak sangat tu sayang kan. Memang cantik kan. Kalau petang-petang tu kan, cuaca panas ke apa kan, kita dalam kebun sawit, kita akan rasa macam sejuk, redup ke. Tu kepentingan pokok ni, kalau korang nak tahu kan. Tanah kalau pelepah yang besar kan, pelepah yang melambai-lambai tu kan, syok. Alamak, aku ni tengok sungai ni memang ingat nak mancing lah. Sorry. Pernafasan agak tercungap. Yelah, baru nak warm up. Orang tak pernah bersenam sebelum ni. Kantoi tak nak senam. Pernah senam tapi taklah macam ni. Ini pun cuma jalan aja. Aku ni kalau ingat nampak sungai ni mesti ingat nak mancing. Dulu kita pernah mandi sungai ni. Tak dalam. Sungai tu tak dalam pun. Oh ya, aku lupa nak tanya. Korang perasan tak apa warna air sungai tu tadi? Dengan parit tadi. Kalau korang ingat tadi kan. Dan sampai sini baru nak tanya korang. Nantilah depan sana, belok kiri nanti ada sungai. Aku tunjuk korang sekali lagi warna air sungai tu dan warna air parit tu. Dan mungkin di situ jugalah dapat nama tempat ni kan. Tanah yang aku pijak dan berjalan sekarang ni bagi segala jalan tar yang hitam ni kan. Tanah yang sebelah kiri ni tanah merah, warna merah. Tanah yang dekat dalam sana tu, yang dekat pokok sawit tu tadi, kita tengok banyak sawit. Apa nama tanahnya? Cuba kau teka. Cuba teka apa warna tanahnya. Dia nampak kat sini? Tak nampak kan, sebab dah kena tutup dengan rumput ni. Jom sebab kita masuk, tunjuk korang ke sana. Tanah dia, tanah apa? Kawasan-kawasan ni. Kalau pijak je, boleh terjelus kau masuk dalam tu. Kalau tanah tu lembut dah. Ini tanah merah. Ini jalan tar namanya. Jalan tar. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Ya Allah, berilah kesihatan yang baik kepada saya dan juga penonton-penonton sekalian. Ya Allah, berilah kebaikan, kesihatan yang baik, amal yang baik kepada kami, ya Allah. Ya Allah, berilah keampunan kepada kami, ya Allah. Semoga kita diampunkan oleh Allah Ta'ala dan sama-sama masuk syurga. Amin. Allahumma amin. Berdoa lah. Ada masa nak doa, kita doa je lah. Kan? Bila teringat tu doa. Bangun tidur doa. Teringat, terjaga daripada mimpi yang buruk, doa. Ya Allah, hindarilah daripada perkara buruk. Doa ni satu, dulu orang kata doa senjata orang Islam. Doa senjata, tapi doa ni milik sesiapa je kan? Dan kita minta pada Tuhan, Tuhan yang memberi. Okay, kat sini ada satu pokok yang cantik. Memang tanya pokok apa, aku tak tahu. Tu warna kuning. Orang nampak warna kuning tu. Aku tak tahu apa nama pokok tu. Alright. Kita nak ambil yang dekat sikit. Nanti yang pokok ni. Aku ada post kat Facebook sebelum ni. Facebook lah, satu WhatsApp. Diorang tanya kan, apa nama pokok ni? Aku pun tak tahu. Tak Google lagi. Nanti kan, rasa macam kau besi pula. Alhamdulillah, aku ni tak lagi besi. Orang tak ada besi macam aku ni. Rasa macam, cantik ya. Subhanallah. Daunnya tu pun pelik. Tersusun aja.
Cantik, memang cantik. Engkau yang cantik, engkau yang manis, engkau yang manja. Teng 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 teng. Apa namanya? Bila-bila cari lah. Tadi kakak nak tunjuk air kan. Nak tengok air ni. Apa colour air ni? Nampak colour dia? Dia bukan warna jenis. Warna apa? Macam warna kehitam-hitaman. Macam warna dia kehitam-hitaman. Jadi tempat ni dia panggil sebagai air hitam. Air hitam Muar Johor. Aku suka tengok pokok ni. Nampak macam padi. Yelah, aku ni tak pernah duduk kat sawah. Nampak macam padi kan. Cantik. Selalu kan orang buat wedding-wedding ke, video pra-wedding ke, gambar-gambar ke, dia ambil gambar kat pokok-pokok macam ni kan. Pokok-pokok macam ni. Cantik tak? Subhanallah, Allah Akbar. Cantiknya. Okey, jom teruskan perjalanan. Air sungai tu warna hitam. So, mungkin dari situlah tempat ini mendapat namanya sebagai air hitam. Air hitam Muar Johor. Dan teruskan perjalanan. Okey. Ayo kita teruskan perjalanan. Kita dah tinggalkan kawasan belakang tu. So, kita teruskan perjalanan ke hadapan. Peluh dah keluar aku ni. Alhamdulillah, mudah-mudahan sihat. Dan peluh yang keluar tu membawa keluar racun dan toksik dari badan. Pentingnya sukan dan senaman mengeluarkan racun dan toksik dari badan, selain daripada semua air besar dan air kecil. Alhamdulillah, cantiknya kau. Subhanallah. Apa nama daun pokok ini ya? Apa nama bunga ini ya? Alhamdulillah, cantiknya. Syukur pada Allah Ta'ala. Dengar tak bunyi tu? Aduh. Bunyi apa tu? Ini binatang. Tapi binatangnya? Burung ke? Monyet kah? Nantilah kita tengok. Rama. Okey, jom jalan. Lori kat depan. Jom kita tengok lori tu. Bunyi lori. Dia ting kat kita lah. Dia horn kat kita. Ting. Ayo jalan. Sikit lagi. Tak jauh dah dengan rumah aku ni. Sampai ujung sana, kita ke kiri. Masuk kiri, sampai lah. Kita jalan ni untuk jogging-jogging ni je. Ini. Tadi kalau kita lalu pokok sawitnya rendah kan. Ini pokok sawitnya tinggi babe. Korang tengok ni. Tinggi weh. Alamak. Memang seram. Kau. Tinggi you. Pokok sawit dia ni. Ini tak tinggi lagi ni. Ada yang lagi tinggi. Pokok sawit ni. Tinggi-tinggi sangat. Macam ni seram juga Macam pokok kelapa. Yelah, nama pun kelapa sawit. Tapi terlalu tinggi macam gini ni, memang aku pun tak pernah aku uruskan pokok yang tinggi macam gini. Yalah. Yuk kita teruskan perjalanan. Sampai-sampai kita tengok pokok tadi yang macam horian tadi. Nanti antara yang menarik perhatian aku adalah daun pelepah ni. Dia nampak berkilat tau. Memang cantik. Aku suka tengok daun pelepah pokok kelapa sawit ni. Dan aku suka tengok kalau lembu makan pelepah ni. Dia macam segar je. Macam ada air. Alright, kita jalan. Teruskan perjalanan. Itu Cik Esah namanya. Dia usahakan, perempuan tu Cik Esah tu, dia usahakan tanam anak sawit, anak pokok sawit. Nah ni dia yang tanam ni. Terbaik. Bang, tolong bang, jalan. Ni owner tak silap. Buat apa tu? Ambil tanah bakar kot. Tanah ni namanya tanah apa?
Kat situ ni dengan Cik Esa. Ada lembu Tak ada, saya jalan-jalan dia. Lembu belakang rumah ni. Round sambil tengok keliling kebun belakang. Ambil apa? Tanah tanah bunga. Tanah. Oh. Hantar sana. Tanam bunga ke apa pokok buah. Okey bang, jalan. Alright, kita sambung perjalanan. Dia pun dah habis tanah hari kan. Kawasan ni nama dia Tanah Gambut. Kita pun ada nak balik sekarang Wah, kereta apa kat belakang ni lajunya. Subhanallah. Hai. Okay, kawasan ni ni pokok getah kan. Ni namanya pokok getah. Pokok gotah. Oh ni 9 kata. Jangan marah kan, 9 Tanah dia tu kalau pasal warna hitam juga. Tunjuk sikit tu. Tanah ni dia panggil sebagai tanah gambut. Tanah gambut ni dia agak jelus sikit lah kalau kena air, dia lembut. Tapi kalau dia terbakar kan, jadi tanah bakar yang sangat bagus untuk pokok-pokok. Tak silap aku lah. Sebab tu pakcik tadi tu dia ambil tanah bakar tu. Sebab sebelum tu dia kemas balik kebun tadi kan. Sebab tu sebelum Cik Esa tu tanam semula, dia orang kemas, dia orang tebang, dia orang bakar. Jadi barulah Cik Esa tu tanam semula anak pokok sawit tadi. Dan owner tadi tu ambil lah tanah bakar tu, mungkin yang bersikit lah bagi orang ke, sedekah ke orang ke, jual ke. Sebab tanah tu berkhasiat, bernutrisi untuk tumbuh-tumbuhan, utamanya bunga-bungaan. Tanah hitam tu, tanah bakar tu. Tanah yang dibakar tu kan, tanah yang dibakar tadi tu, bukan tanah tu dibakar. Dia bersihkan kebun, semak, potong, kemudian dia kemas itu, sampai tu dibakar pokok-pokok besar tu kan, kayu-kayu tu. So tanah bawah tu terbakar sekali. So tanah tu lain diambil. Panjang pula aku explain untuk korang ni. Ayo kita teruskan perjalanan. Sudah hampir ke rumah. Cantik. Subhanallah. Rasa macam jungle betul kan. Dalam hutan betul. Boleh tengok benda-benda ni. Inilah pokok sendu tu. Sendu ni rasa korang pun pernah jumpa kan. Standard lah pokok sendu tu. Bila aku dah berjalan seorang-seorang macam ni, tu terang lah, aku ni manusia biasa kan. Memang takut lah. Gila kau tak takut kan. Kucing tadi pun tak ikut. Kucing tu dia main sekitar rumah je. Kat kebun tadi pun jadilah sekejap ni, dia pergi kat pokok lemon tadi tu kan. Ayo kita teruskan perjalanan. Janganlah jumpa apa-apa kat tengah jalan ni. Macam-macam cerita lah orang jumpa kat belakang ni. Lah tepi tu dulu kan, zaman tak sibuk, haiwan berkeliaran, sekadar arang. Jadi tadi kereta, motor. Ni jalan tar ni, maknanya dah jadi laluan utama, sibuk lah. Sebab depan jalan tu, selain kita balik ke rumah aku kan, rumah kita ni, dia depan tu terus jalan besar nanti kan. Ada masjid, ada sekolah, ada balai polis, ada klinik. Jadi daripada jalan yang belakang tadi, kita rasa macam hutan ada ni. Pusing ke depan tu, straight ke depan ni, adalah sampailah di jalan besar, di tempat awam. Ada kedai-kedai. Jadi sebab itulah jalan ni diberikan jalan tar. Sebab dia antara jalan yang sering dilalui orang ataupun menjadi jalan utama. Okey, lupa nak beritahu. Tadi kat sana yang kita lalu mula-mula tadi, kita belah sana tau. Namanya Parit Lajis. Lepas tu kita pergi belakang tadi kan. Sungai tadi tu, Sungai Sarang Buaya namanya. Sungai Sarang Buaya. So sekarang kita dah pusing balik ke sini kan. Dia macam bulatan lah tadi kan. Parit Lajis. Lama ada kereta belakang.
Ya Allah, selamatkanlah aku. Jalan. Nampak ada kenderaan lalu kan. Bermakna kawasan ni kawasan yang sibuk lah. Okey. Baliklah guys. Belakang tadi tu Sungai Sarang Buaya. Sekarang ni kita masuk ke sini, ke depan sana. Ni kan, sampai depan ni tu dipanggil sebagai Kampung Parit Masjid. Sebab apa? Ujung jalan tu, depan jalan tu, ujung ataupun jalan ni, jalan tar ni, depan tadi yang kita putih tadi tu lalu. Depan sekali tu ada masjid. So senang dibagi nama kawasan ni lah sebagai Kampung Parit Masjid. Dan terletak di Bukit Naneng, Air Hitam, Muar, Johor, Malaysia. Johor. Air hitam ni ada banyak. Hitam Keluang ada. Air hitam Kedah ada kot. Ke air hitam Perlis ke tu kayu hitam yang tu. Siapa orang sana dia tahu lah. Air hitam ni banyak tempat nama air hitam. Dulu aku ingat sini je. Maklumlah. Dan bila kita dah besar dewasa cari ilmu, cari Google ke, banyak rupanya nama tempat nama air hitam. Yang ini nama tadi belah sinilah. Jalan ni namanya Kampung Parit Masjid Air Hitam. Teruskan perjalanan. Kenapa sini kuning? Kenapa sini hijau? Siapa boleh bagi jawapan? Cepat. Kenapa tak sama? Kirinya kuning, kanannya hijau. Kenapa? Ya betul, kuning ni sebab dah coklat-coklat macam ni kering kerana telah diracun. Kenapa diracun? Dikemas. Dia kemas kebun sawit ni. Kalau tak semak, hati-hati kalau semak tak nampak ada apa kat bawah. Belengkor ke apa ke. Jadi dikemas, diracun, bagi clear jelas nampak. Kalau dia kat bawah, hewan kat bawah tu nampak. Jadi tak berbahaya. Ini hijau. Tapi walaupun diracun nanti akan tumbuh juga rumput yang baru. Tak apalah. Itulah kitaran kehidupan. Ya, kita teruskan. Nampak jala tu. Jala tu bukan jala ikan tau. Bukan untuk jala ikan. Untuk jala burung. Perangkap burung. Dalam tu, ni satu kebun ni. Inilah ada pokok nenas. Nampak pokok nenas? Harap korang nampak Ada pokok nenas. Ada pokok keladi. Antara yang popular di sini nenas, sawit, getah. Wah, ini pokok favourite. Pokok bunga kertas. Cantik kan? Alhamdulillah. Tengok tu. Alright, kita dah hampir sampai ke rumah. Ayo. Sudah sampai. Dia dah sampai lambat rumah. Kalau pernah tengok video sebelum ni pokok durian. Yang depan ni pokok bali, yang ini pokok ciku. Tengok apa yang ada. Nampak ni buah ciku. Pokok limau bali ni ada buah tak? Mana buah limau balinya? Tadi macam nampak. Korang nampak tak mana limau bali? Tu, ni. Ni limau bali. Kalau korang berkesempatan, marilah datang. Dialu-alukan. Tapi waktu PKP ni ikutlah SOP tu limau bali atas tu. Pokok limau bali, tak ada tu durian.
Kita ada pokok durian Belanda. Pokok ciku. Ini ciku dan juga durian Belanda. Ini kecil je. Ni comel, alat comel durian Belanda ni. Nampak? Ni lagi kecil. Dia belum besar lagi. Durian Belanda tu. Ni dah besar sikit. Atas ni. Ni. Ini besar sikit lah. Nampak? Okay. Saya tu aku dapat yang besar. Nanti aku tunjuk kat korang. Durian Belanda tu besar gila dia. Daripada tangan aku besar lagi durian Belanda tu. Kita dah sampai rumah. Selamat dan tamatlah perjalanan kita. Kerja apa? Tam apa neng? Yang masuk tangan. Tam. Tam. Oi. Teh. Neng, semuka neng. Lah neng ui. Tam. Tam. Pusing pula. Makan lah tu. Okay guys, kita dah sampai rumah tempat kita mula-mula tadi. Pakai kasut ni kan. Alamak, dia datang dengan lenggang lenggoknya. Ikut. Nek. Dia datang sambut kita lah. Dia datang dengan lenggang lenggoknya. Apalah tuan aku nyanyi ni, dia kata. Neng. Oh Neng. Ini Neng namanya. Cineng, Cik Neng, Kek Neng. Cineng. Yang ini namanya Citam. Yang teman kita tadi tunjuk baliman tu. Alah Citam, macam ni Citam. Alah Tom lah Citam ni. Tuh, Cik Teh. Teh. Oh Teh. Walaupun dia tak putih sepenuhnya, tapi ada putih. Dia putih. Oh Teh. Nak kahwin ke? Citam ni jantan. Teh ni betina. Kau cium bontot dia. Nak kahwin ke? Cup. Kiss. Tayang. Jantan tapi comel. Cita ni dia buta mata sebelah dia. Kesian dia. Dia ada adik-adik 3, tapi adik-adik dia dah hilang. Tinggal dia seorang. Gila kawan dengan putih tu, Cik Teh tu. Teh ini. Kawan kendi ni Teh. Kau ni Teh. Alah Teh. Alah Teh. Jom ni kiss. Ni yang paling relax sekali. Cik Neng. Apa Cik Neng? Relax je. So, begitulah tuan-tuan, perempuan, penonton hadirin sekalian. Hidupan saya seharian. Tak adalah, saya bukanlah setiap hari saya berjoging tu. Tak juga kan. Korang ni. Tapi bila saya berjoging, bukan jogging lah, saya round-round tu kan. Macam tu lah. Ni kucing yang menemani saya lah. Ibu bapa saya di rumah kan. Seronok ada diorang ni. Di rumah ni adalah something kan. Yang lain kerenang-kerenang ada orang ni comel. So itulah tadi perjalanan kita. Mudah-mudahan video ni ada memberi manfaat kepada anda. Dan jagalah kesihatan. Walaupun bersenam dengan berjalan, mungkin berpuasa, sama-sama kita cari ilmu, berkongsi ilmu, pengalaman dan sebagainya. So andai kata ada tersilap dalam video ni, tersilap cakap ke, terkasar bahasa ke, maklumlah, saya ni hanyalah seorang manusia biasa. Allahu Akbar. Ada silap dan salah, saya ucapkan minta maaf, minta maaf banyak-banyak.
berilah teguran yang baik pada saya, kerana saya hanyalah manusia yang biasa. Jumpa lagi di lain masa dan video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Tada. Apa pula channel tu buat. Bye.